Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah dapat bertemu lagi pada hari ini. Mudah-mudahan semua sihat dan sejahtera hendaknya. Apa khabar? Pada yang ada 2 orang ke 3 orang tengok tu, tolong komen okey atau tidak okey. Bukan. Wah. Okey. Okey, mudah-mudahan live kita bagus hari ini, kerana minggu lepas ramai yang komen tidak berapa bagus. Saya tukar balik walaupun komputer lama, rasa saya dia lebih bagus lah daripada yang lagi satu ni. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah sekalian, sihat dan sejahtera. Sebenarnya bunda tak apa sihat hari ni. Tapi boleh duduk, boleh bercakap lah. Kalau rasa-rasa nanti kurang ni, benda berhenti awal lah. Tapi kita cuba sebaik mungkin. Hari ni kita hari Selasa sudah. Selasa 22 September. Masa berjalan dengan pantas dan hari demi hari kita lalui. Sekejap lagi Zuhur, lepas Zuhur Asar, Maghrib dan malam, dan kemudian datang lagi hari-hari seterusnya. Dan begitulah perjalanan waktu. Kita terpaksa mengikut dan melakukan sebaiknya untuk supaya kita tidak ketinggalan, tidak tertinggal dengan apa yang dengan masa yang berlalu. Jangan sampai nanti kita sudah berada di tahap yang kita tak mampu berbuat apa-apa, baru kita rasa kita nak buat sesuatu. Jadi selagi kita mampu tu kita lakukan. Walaupun macam benda ni dah berumur, tetapi selagi Allah bagi nafas, selagi Allah bagi izin bergerak, maka kita akan lakukan dengan yang terbaik. Kita ada Ermi, ada Sufi, hari ni macam tak, Zurina Syafi'i. Sementara tunggu viva student yang macam tu lah. Nanti sekejap lagi keluar lah tu nak buat macam mana kan. Tugasan kita, tetap tugas, kita ada tugas hakiki, yang mana kita boleh kita sambil. Tak ada masalah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan viva berjalan dengan baik Amy. Begitu juga kepada yang lain, sekiranya ada tugasan, semua tugas berjalan dengan lancar. Itulah yang kita doakan. Dan kembali kepada tadabbur kita, hari ini kita berada dalam surah yang ke-24. Hari Ahad yang lalu kita baca, hari ini yang ke-25 sudah. Kita sudah baca yang ke-24, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kaum lelaki untuk tidak berkahwin dengan wanita
yang masih lagi bertaraf isteri, maksudnya sama ada dia masih dalam iddah ataupun dia masih isteri, tidak boleh dikahwini. Kemudian begitu juga Allah ingatkan supaya menjauhi muhsinin ghaira musafihin. Berkahwinlah dengan yang baik-baik, yang afifah, bukan yang penzina ataupun pelacur ataupun yang tidak baik. Sebab itu hadis Rasulullah mengatakan at-tayyibun lit-tayyibat, yang baik pasangannya yang baik. Namun Bonda pernah ditanya, bagaimana kalau wanita itu telah bertaubat, dan dia menjadi baik. Sebenarnya kalau seseorang itu telah bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, maka itu bukan lagi dikatakan asiyah ataupun yang berbuat maksiat. Dia telah bertaubat dan tidak dengan sebenar-benar taubatlah, dia tidak mengulanginya, maka kita tidak boleh menghukumkan dia buruk. Yang buruk itu macam pelacur yang memang dah kerja sentiasa melacur, ataupun malah kalau tidak bekerja sebagai pelacur pun, kita lihat banyak berlaku dalam keruntuhan moral ini. Pernah adik saya mengajar sebuah sekolah, ada anak-anak murid dia tu tak tahu dia sebenarnya anak siapa, bukan anak siapa, macam mana seorang lelaki itu berzina dengan mak budak perempuan tu, berzina juga dengan perempuan tu, dan kedua-duanya melahirkan anak dan mereka tinggal satu rumah berterusan. So maknanya zina ini berlakulah. Mungkin pada waktu itu pihak penguatkuasa tidak berapa ketat lagi menjalankan penguatkuasaan untuk melarang maksiat begitu. Maka berlakulah sebenarnya kenapa Allah turunkan hukum hakam, kita dah baca dah hari itu, bahawa ada wanita yang diharamkan, ada wanita yang boleh dikahwini, hatta sehingga kalaulah isteri meninggal contohnya, tidak boleh berkahwin dengan bekas menantu, tidak boleh berkahwin dengan ibu mertua dan sebagainya. Ini adalah untuk, hari itu Bonda dah sebutkan, untuk menjaga nasab. Tetapi sebenarnya ini juga adalah menjaga hubungan, memartabatkan manusia. Cuba kita lihat, yang berkahwin dengan adik-beradik, berkahwin dengan ibu mertua dan sebagainya, bapa mertua, itu adalah haiwan saja yang menggauli semua, ibunya sendiri dan sebagainya. Sehingga kita pun selalu secara joke lah, ni anak bapa dia. Maksudnya adanya berlakunya perhubungan di antara anak dan bapa ini adalah haiwan, bukan manusia. Sebab itu kita mahu membezakan diri kita dari manusia kepada haiwan, maka Allah berikan peraturan, dan peraturan kita Al-Quran. Haiwan itu tidak ada peraturan. Apabila kita tidak menurut Al-Quran, maka kita pun setaraf dengan haiwan. Setaraf dengan haiwan. Sebab itu bukan sahaja dalam perkara yang berkaitan dengan hubungan perkahwinan dan sebagainya. Apabila kita telah menjauhkan diri kita daripada Al-Quran, maka kita pun, sebab Al-Quran diturunkan untuk manusia. Dan apabila manusia tidak melakukannya, Islam lah, dia tahu hukum, dan tidak melakukannya, maka kita merendahkan martabat kita. Kita menurunkan kita punya kedudukan daripada manusia yang tinggi menggunakan akal dan ada peraturan hidup kepada yang tidak berperaturan. Tidak berperaturan. Kita contohlah, kalau kita pun di jalan raya pun kita ada peraturan jalan raya yang tak sebut pun dalam Al-Quran secara detail, tapi adalah yang contoh je secara umum. Allah tidak benarkan kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Mungkin itu dikaitkan dengan undang-undang jalan raya sebab dia mengikut undang-undang dunia. Pun itu kita kata kalau kita langgar yang tu, maka kita seolah-olahnya tidak faham, atau bahasa kasar yang selalu kita dengar, tak faham bahasa. Maksudnya dia dalam peraturan dah sebut tapi kita tak ikut. Begitu juga Al-Quran, apabila dia dah sebut peraturan dan nafsu mengatasi peraturan, maka kita sudah tidak meletakkan diri kita dalam kedudukan sebagai manusia.
Okey. Saya itu apa yang nak saya sebut tentang ayat yang lepas lah ya. Dan di dalam ayat yang lalu itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana sebenarnya kita seharusnya dia handphone ni dah keluar macam-macam komen tapi tak keluar pula dalam komputer saya nak pin Azza Assalamualaikum Waalaikumsalam. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita hari ni nampak tak ramai lagi. Mungkin sebab selalu ramai tu bila yang rajin share tu masuk, dia akan share banyak. Viral kan dia akan jadi banyak kalau tak dia kurang sikit. Saya tak ada masalah sebenarnya dengan yang itu. Memang yang menjadi harapan saya maksudnya berulang kali pun dia sebut ialah yang mengikuti, sebab saya tengok ada rakan-rakan dan sahabat yang memang follow betul-betul dan lihat daripada awal hingga akhir Kalau kita nak lihat view tu, dia klik je sekalipun dia sudah dikira viewnya. Jadi cuma saya berharap kalau di-share mungkin ramai orang boleh tahu dan ramai orang boleh tengok kemudian. Boleh tengok kemudian. Macam Elmi tadi, contohnya dia nak Maiva, dia dah ada dah dia punya handphone tu sebab dia dah pernah buka dan dia boleh tengok nanti. Okey. Kita lihat ayat yang ke-25 sebagai sambungan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati fabimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Dan sesiapa yang tidak berupaya daripada kamu untuk menikahi seorang wanita yang merdahika dan beriman. Merdahika maksudnya dia bukan hamba Famimma malakat aymanukum, daripada apa yang kamu miliki, min fatayatikum, maksudnya hamba sahaya kamu yang mukmin. Maka dia boleh berkahwin dengan hamba. Sebenarnya tidak digalakkan berkahwin dengan hamba. Ini Bonda baca juga sebab dia ada sebut walaupun kita kata sekarang tidak ada hamba lagi. Dan harap maklum bukan kita punya mate tu, kita itu bukan hamba itu orang yang membantu kita, bukan hamba. Waliazbillah, janganlah kita kata mereka hamba, bukan. Sebab itu kita tidak boleh melakukan mereka sebagai orang suruhan sebab mereka bukan berkedudukan hamba. Mereka digaji mengikut maksudnya tugas kerja yang dia laksanakan adalah mengikut kerja yang dia lakukan, bukan sesuka hati kita macam hamba. Saya nak ulang tu sebab ada orang dia salah faham. Tetapi apa yang Bonda nak sebutkan di sini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mahu menjaga iman seseorang. Kalau dia betul-betul dah tak mampu nak keluarkan, tak mampu untuk membayar mahar, tak mampu macam-macam lah ketidakmampuan ini, maka mereka dibenarkan berkahwin dengan hamba mereka. Kebetulan hamba itu sudah ada memang di bawah tanggungjawab dia. Jadi sama juga. Tetapi mereka kena juga menghormati hamba tersebut dengan membayar maharnya. Okey. Sebab itu Allah sebut wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd. Allah itu tahu iman kamu. Fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Kamu boleh berkahwin kalau hamba itu hamba orang lain, kamu boleh kahwin, pinanglah macam orang merdeka juga, dan dengan izin tuannya. Kamu tak boleh kahwin kalau tuannya sebab dia walinya itu ialah tuannya. Sebenarnya Bonda nak cerita pasal apa kenapa Bonda terangkan juga tentang hamba ini, sebab hamba sekarang dah tidak ada. Tetapi saya mahu menyebutkan, kita lihat bagaimana tingginya falsafah ataupun bagaimana Allah mahu menjaga kepribadian ataupun akhlak umat Islam.
sehingga mereka dibenarkan berkahwin dengan hamba kalau mereka memang tidak mampu. Jadi dalam keadaan sekarang, hamba tidak ada dan kita nak kahwin, tak mampu. Di sinilah kita katakan bahawa walau bagaimanapun ada hukum yang menyebutkan, sebenarnya saya terlupa pula hadis itu, ada dikatakan keberkatan perkahwinan. Kalau memang kita rasa tidak mampu dan memang ada kejujuran, keikhlasan sebagai seorang lelaki, ketua rumah tangga, maka yang paling utama ialah ada mas kahwinnya. Dan kita tahu mas kahwin tidaklah banyak mana. Dan rasa tanggungjawab untuk menyara isteri sebagai memberi nafkah, nafkah makan, nafkah tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, mestilah lelaki itu bersedia untuk berusaha mencarikannya. Minggu lepas hari Ahad tu pun dah sebut dah. Dalam hadis juga menyebutkan kalau tidak upaya juga maka hendaklah dia berpuasa untuk merendahkan nafsunya. Jangan sampai pergi kepada perlakuan zina ataupun perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi tindakan berhati-hati dalam Okey, Ica, waalaikumsalam, apa khabar? Okey, tindakan berhati-hati ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah kata boleh kahwin dengan hamba sebagai satu tanda bahawa itu adalah lebih baik daripada melakukan perkara yang diharamkan. Maka dalam keadaan sekarang ini kita boleh maksudnya pihak lelaki dan wanita tadi boleh berbincang. Sebab itu juga kita katakan bahawa sebaik-baik mahar ialah yang mudah. Saya ulang banyak kali. Mudah itu bagi seseorang tidak sama. Kalau kita tahu lelaki itu susah, tetapi seorang lelaki yang jujur, lelaki yang baik, yang boleh menjadi imam kepada anak kita, boleh mendidik cucu-cucu kita, generasi kita, maka sebagai wali, jangan minta mahar yang tinggi. Biarkanlah dia mengikut kemampuannya. Atau kalau tidak ada juga, berikan khidmat, contohnya mengajar dan sebagainya. Itu juga boleh menjadi mahar. Supaya perkara ini berlaku dengan halal. Dan belum tentu yang menghantar mahar yang tinggi itu membahagiakan wanita tadi. Jadi kita tak mahulah. Jadi di sini nanti kita kata tak ada dah hamba untuk dia melepaskan ataupun kerana dia perlu berkahwin. Maka kita yang merdahika ini perlu ada perasaan dan tanggungjawab. Tambah wanita lah. Cuma kadang-kadang wanita ini orang kata cinta itu buta. Saya tak tahu betul ataupun tidak. Kadang-kadang dia tak tahu beza di antara lelaki itu, lelaki yang boleh membahagiakan dia, lelaki yang bertanggungjawab sebagainya. Maka dalam keadaan ini mestilah dia ada berlapang dada mendengar nasihat yang benar daripada walinya, daripada keluarganya. Dan dinasihatkan juga pada keluarga memilih menantu itu, memilih keluarga, pasangan untuk anak-anak, terutamanya menerima pinangan lelaki, melihat beberapa perkara yang utama. Ada 4 perkara yang Rasulullah sebutkan. Tetapi paling utama ialah agamanya. Taribat yadak. Maksudnya kamu akan beruntunglah. Maksudnya pasangan, maksudnya kamu beruntung kalau kamu pilih yang kuat agama. Jadi dalam pemilihan menantu ataupun pasangan ini, jangan kerana lelaki itu nak sangat dah berkahwin, tidak sabar, maka kita pun main terima sahaja. Dalam keadaan ini tidak benar. Perlu juga ada penyiasatan. Terutama dalam musim ataupun dalam zaman media sosial ini, kadang-kadang anak-anak hanya berkenalan secara tidak mendalam. Bukan mendalam maksudnya memanglah tidak boleh mendalam sebab mereka tidak boleh berduaan dan sebagainya. Sebab itulah sepatutnya keluarga yang menyiasat
keluarga yang mencari ataupun mengetahui. Bukan maksudnya kita nak tahu dia kerja apa tu untuk memilih pekerjaannya. Tapi kalau dia seorang lelaki yang rajin berusaha, tidak semestinya dia kaya. Kalau kaya pun dia pemalas, mungkin kerana ibu bapanya kaya maka anaknya kaya. Itu tidak juga berarti boleh membahagiakan anak. Ataupun mungkin dia ada pekerjaan makan gaji contohnya. Saya sebutlah makan gaji. Gaji ni pun kadang-kadang gaji besar, kadang gaji kecil. Tapi kalau dia tidak jujur dengan pekerjaannya, tidak orang kata tidak, prestasi kerja tidak bagus, ini pun boleh merosakkan masa depan. Melainkan kalau dia mendapat isteri yang yang kuat untuk memberikan bimbingan ataupun sama-sama tolong-menolong, memberi pendidikan antara satu sama lain, maka perkara ini boleh berlaku dengan baik. Dan kita kira juga, sebab itu Bonda sebutkan tadi bahawa perkahwinan ini ada barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi barakah itu juga datang daripada pasangan tadi, iaitulah suami dan isteri, yang sebenar-benarnya perkahwinan mereka bertujuan untuk kebaikan dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sebelum mereka bernikah memang mereka mengikutlah di azam supaya tujuan dia untuk melahirkan zuriat Muhammad, tujuan dia untuk berbaik-baik, tujuan dia untuk membina, turut serta dalam membina masyarakat dan sebagainya. Maka insya-Allah Allah akan lapangkan rezeki kepada mereka. Jadi sebab kita tak ada hamba, jadi kita cerita yang berkaitan dengan semasa sekarang ini. Tidak berarti seorang lelaki yang tidak kaya tidak boleh kahwin. Boleh kahwin. Tidak berarti seorang lelaki yang maksudnya pada pandangan mata zahir mungkin dia cacat dan sebagainya tidak boleh berkahwin. Jodoh itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi Bonda ingatkan tentang istikharah. Istikharah, doa banyak-banyak mendapatkan jodoh yang baik. Kepada yang belum berjodoh pun perlu solat hajat, mudah-mudahan dipertemukan orang yang baik-baik, dipertemukan orang yang bertanggungjawab, dipertemukan orang yang benar-benar mahu bersama-sama mendidik generasi yang mereka bakal lahirkan. Bukan semestinya lelaki yang mampu memberikan mahar yang tinggi. Sebenarnya di Malaysia ni, ulang juga lagi, bukan mahar yang tinggi tapi belanja hangus tu yang tinggi. Itu tidak betul lah. Yang kita bicarakan ialah mahar. Hantaran memang biarlah yang mengikut kemampuan. Saya ulang sekali, biarlah. Kalau orang lain nak hantar 30,000, 40,000, biar. Kalau mereka mampu, kita tak kata mereka tu mengada-ngada. Kalau mereka ada, bukan dia ada-adakan, tak apa. Itu kan hadiah kepada isteri dan isteri boleh simpan untuk gunakan selepas perkahwinan. Itu hantaran. Tapi kalau mahar, memang hak isteri. Isteri kalau tak nak beli makanan, tak boleh beli makanan. Begitulah. Kemudian kita lihat dalam ayat ini juga, fankihuhunna biizni ahlihinna wa atun bil ma'ruf muhsanatin, yang beriman, yang afifah. Saya sebut afifah tu, afifah maksudnya wanita yang menjaga dirinya, menjaga auratnya, menjaga dia daripada bergaul dengan bergaul maksudnya membenarkan orang lain menyentuh dirinya sebelum pernikahan, dipanggil afifah ataupun muhsanat ghaira musafihat, bukan pelacur, bukan penzina. Kalau kita lihat lagi, apa lagi Allah sebut dengan wanita serta bukanlah berikan mas kahwinnya, bukan perempuannya ni, dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai mana tadi, wala muttakhizat akhdan, bukan juga yang homoseksual dan sebagainya, tak boleh. Kemudian
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. Cuba lihat kalau mereka lakukan hamba-hamba tadi lakukan perkara yang haram, mereka juga akan dijatuhkan hukuman separuh daripada hukuman orang merdahika. Maksudnya kalau sebat 80 kali, dia sebat 40 kali. Tu hamba. Saya tak tekan sangat cerita hamba ni kerana kita tak ada. Zalika liman khasyal anati minkum wa an tasbiru khairan lakum khairul lakum astagfirullahalazim wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu adalah lebih baik daripada melakukan keburukan, dan bersabar itu adalah lebih baik, dan Allah itu Maha Pengampun. Jadi macam Bunda sebutlah tadi, kalau memang kita tidak ada keupayaan, maka kita bersabarlah. Banyakkan zikir. Bunda dah sebut dah hari Ahad tu, saya ulang je lagi. Selain daripada berpuasa, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran. Mudah-mudahan nafsu itu Allah lorongkan kepada yang baik, dapat dilaksanakan dengan baik. Maksudnya akan adalah jodohnya nanti yang sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau dia tidak dapat juga berkahwin, untuk melepaskan nafsunya, dia terpaksa merendahkan nafsunya dengan berpuasa dan berdoa, berzikir. InsyaAllah pemikirannya tidak diganggu oleh syaitan. Maaf suara saya agak slow sikit. Mungkin boleh dengar Harap-harap semua okey, boleh dengar. Siapa saya nak tanya ni? Mazda Hussein. Ada lagi ke tak ada? Saya nak tanya. Dengar tak suara saya? Suara saya ni agak slow sikit kali ni. Saya tak boleh angkat suara tinggi. Okey. Ayat seterusnya, ayat yang ke-26. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaikum wallahu alimun hakim. Allah menghendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu. Maksudnya yuridullahu liyubayyina lakum. Apa yang Allah sebutkan daripada ayat yang ke-22, 23, 24 itu, malah sebelumnya ada lagi la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu, itu sudah bermula disebutkan untuk dijelaskan siapa yang boleh dikahwini dan siapa yang tidak boleh dikahwini. Ini adalah adalah sunnah ataupun ikutan allazina min qablikum, telah pun dilaksanakan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Kalau kita lihat Nabi Adam, kerana dia nabi yang pertama, boleh kahwin adik-beradik. Itu pun tidak boleh ada cara perkahwinan, dan bukan berarti sebab anak dia lahir dua-dua. Dia tidak maksudnya sebab itu Habil dan Qabil itu jadi bergaduh dan sebagainya. Pergaduhan pertama dalam cerita umat manusia. Kerana juga tentang pasangan, mungkin dia dia ada pasangan dikehendaki. Itu lain ceritanya. Tetapi setelah umat manusia berkembang, maka Allah telah memberikan peraturan-peraturan yang boleh dikahwini dan tak boleh dikahwini. Bermula daripada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa dan sebagainya. Malah pada masa Nabi Nuh, Allah telah menerangkan tentang tidak bolehnya ada perkahwinan sejenis, tetapi mereka lakukan juga. Dan Allah turunkan bala kepada kaum, bukan Nabi Nuh, Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Dan keadaan inilah yang perlu kita sentiasa beri perhatian, sentiasa ingat supaya perkara yang dilarang Allah itu jangan kita ulangi, kerana apabila
perkara yang dilarang oleh Allah dilakukan juga, maka ada pembalasan yang Allah akan turunkan. Dan macam Mona sebut tadi, peraturan perkahwinan itu adalah menjaga martabat manusia, menjaga nasab keturunan manusia. Sebab itu ia berlaku daripada zaman dahulu, bukan hanya pada zaman Muhammad saja. Sebab itu Allah sebut sunanal ladzina min qablikum. Sunnah ataupun peraturan yang diberikan kepada yang sebelum kamu. Wa yatubu alaikum wallahu alimun hakim. Dan juga Allah itu menerima taubat kamu. Mungkin kalau kita kata zaman jahiliah, mereka ada lagi berkahwin adik-beradik, ataupun mereka boleh bernikah, boleh mewarisi isteri, anak dia, bapa dia diwarisi oleh anak dan sebagainya. Itu zaman jahiliah. Sepatutnya mereka sudah mengikut agama yang terdahulu. Mungkin mereka terputus hubungan ilmu. Maka mereka tidak tahu, ataupun mungkin ada bapa-bapa mereka keluar dari engkar dengan ajaran yang dibawa Nabi terdahulu, maka dia melakukannya. Maka dia perlu bertaubat sekiranya perkara itu berlaku. Maksudnya dilakukan dalam keadaan jahalah, dalam keadaan tidak tahu. Dia tidak tahu rupanya hukum itu tidak boleh. Macamlah kalau berlaku, sebab itu Bonda tekankan, kalau ada yang saudara susuan perlu diberitahu, sebab kita bimbang satu masa nanti dia tidak tahu dia berkahwin saudara susuan dalam keadaan jahalah, dalam keadaan dia tidak tahu. Kalau dia dah tahu, dia kena fasah, tak boleh. Sebab itu bukan mudah-mudah kalau saudara susuan mesti dimaklumkan dengan jelas. Kalau boleh tulis bagaimana simpan surat beranak, tarik surat tanda lahir, IC, begitulah simpan surat yang mengatakan bahawa dia ni adik-beradik susuan. Supaya mereka tahu, mereka ingat. Jangan kita sembunyikan daripada mereka. Dia faham budak 2 tahun dia tak tahu lagi yang dikatakan itu saudara susuannya. Kalau Bonda memang Bonda ulang banyak kali. Adik mana, sebab beritahu bahawa itu adik dia. Beritahu bahawa itu adalah saudara susuannya. Sehingga dia lama-lama dia faham. Jangan kita berhenti memberitahu sehingga satu masa dia tidak tahu. Kemudian Allah ini ayatubu alaikum, maksudnya kalau berkahwin juga dengan yang haram maka hendaklah bertaubat. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu menerima taubat dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, macam mana disebutkan tadi, Allah yang tahu hikmahnya, kerana kebijaksanaan Allah itu melebihi daripada kebijaksanaan manusia. Siapa ini? Ismail Munir. Saya rasa-rasa dia ex-student saya lah, Ismail Murni. Apa khabar? Assalamualaikum Bonda Prof. Ni mesti student saya. Panggil saya Bonda Prof tu student saya lah tunjuknya. Rindu akan Bonda Prof. Ex-murid betul. Sebab saya kata macam bekas murid saya. Kadang-kadang nama itu ingat, tapi sekarang muka semua dah berubah. Jadi kita pun susah nak lihat, susah nak kenal. Terima kasih kerana bersama Bonda pada hari ini. Mudah-mudahan kita terus bersama pada masa-masa akan datang. Okey. Kita lihat ayat seterusnya. Wallahu, ini ayat yang ke-27. Ini cerita tentang taubat ni. Mudah-mudahan kita faham kenapa Allah sentiasa menyuruh kita bertaubat. Kalau kita melakukan, sebenarnya taubat ini bukan kita rasa kita melakukan kesalahan baru kita taubat ni. Sebab kesalahan yang kita tak sengaja itulah yang perlu kita sentiasa mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-27 mengatakan, Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah mahu kamu bertaubat. Allah mahu kamu bersihkan diri kamu daripada dosa.
Sebab itu kita selalu pesan ya, siapa-siapa nak nikah, solat taubat. Mudah-mudahan mereka masuk ke alam rumah tangga dalam keadaan bersih, dalam keadaan benar-benar meninggalkan semua perkara-perkara yang telah tidak disengajakan berlaku sebelum itu. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Tengok. Dan Allah hendak membersihkan kamu dari dosa dan menerima, Allah itu menerima taubat, ya. Dan kan orang-orang yang fasik, allazina yattabi'una syahawat, itu dipanggil adalah orang yang fasik, yang menurut keinginan hawa nafsu, dan yang diharamkan oleh Allah, hendak yang sentiasa mendorong kamu supaya menyeleweng dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Maksudnya perkahwinan itu Allah Allah perintahkan supaya berkahwin, supaya kamu bersih daripada dosa. Nampak tak? Bersih daripada dosa. Dan Allah mahu juga kamu bersih daripada runtunan syahwat nafsu, yang sentiasa menarik kamu kepada dosa. Sebenarnya begini ya, sebab itu kita hukum perkahwinan ini perlu difahami dengan jelas ya. Walaupun wanita selalu menyebutkan bahawa wanita itu bukan hamba, wanita itu bukan tempat ini, tetapi wanita itu adalah tempat mendapatkan ketenangan para suami. Suami juga mendapat tempat ketenangan para isteri. Dan bukan kita hanya nak membicarakan perkahwinan itu dengan hubungan seksual saja. Tetapi apa yang ditekankan dalam Al-Quran yang hari ini yang kita baca, lain-lain ada juga hukum lain-lain, ialah menekankan bahawa perkahwinan itu akan menjaga individu ini, baik lelaki maupun perempuan, daripada melakukan perkara yang haram. Itu perkara zina. Sebab itu Allah kata, Allah mahu memberikan kamu petunjuk, membersihkan kamu. Seandainya sebelum ini ada perkara-perkara yang membawa kepada haram, maka hendaklah dia bertaubat, membersihkan dirinya, dan Allah menerima taubatnya. Saya nak sebutkan ya bahawa yang perlu ditaubati bukan zina sahaja. Sebelum ini Bunda telah sebutkan tentang taqarubuz zina. Mungkin ada di antara saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, baik yang tua maupun yang muda, sebelum perkahwinan dia memandang kepada wanita dengan pandangan nafsu, pandangan untuk menyahut seruan hatinya, seruan nafsunya, maka itu adalah dosa. Begitu juga sebaliknya perempuan. Saya tak kata lelaki saja, sama saja hukumnya lelaki dan perempuan. Maka dalam keadaan inilah, apabila telah berkahwin, perkara ini seharusnya telah ditaubati. Kalau belum tak nak berkahwin pun kena taubat juga sebab benda tu haram. Tetapi lebih-lebih bila dah kahwin, buat juga, maka matlamat perkahwinan itu kurang, tak sampai sepenuhnya. Allah mahu tutup pandangan daripada melihat yang bukan mahram. Melihat dengan pandangan mata syahwat, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Dan saya ulang sekali lagi, seandainya kita mendedahkan diri kita, ini wanita pula, untuk ditonton oleh yang bukan sejenis dengan kita, untuk tujuan yang mungkin membawa kepada perkara yang tak baik ini, dia juga adalah haram. Dia adalah haram. Sebab itu perlu kita tutup aurat kita dengan kaedah yang benar, bukan kaedah yang salah. Kaedah yang benar maksudnya dia dah terangkan bahawa pakaian itu tidak boleh jarang. Sebab itu kalau kita pakai tudung, dia kainnya jarang, kita pakai 2 lapis tu tak. Baju apatah lagi. Tidak ketat. Saya
kita patutnya sentap lah kalau orang sebut pakaian ketat. Pakaian ketat itu hanya dipakai setelah kita nak masuk liang lahat. Kan kapan itu diikat dengan ketat. Betul tak? Jadi kalau kita pakai ketat tu dah nak sangat dah masuk liang lahat tu. Kalau kita pakai ketat-ketat tu sudah nak sangat dah masuk liang lahat. Jadi kita perlu sedar perkara itu. Perkara ni semua membawa perkara yang tidak baik. Dan Allah dah ajar, kalau sampai masanya untuk berkahwin, berkahwinlah. Dan nanti ada yang tanya, Ustazah, ni saya pernah tanya sebenarnya, bila cerita pasal ni saya kata, lelaki senanglah dia boleh cari yang dia nak kahwin, kenapa Allah tak sebut wanita? Sebenarnya sama saja arahan itu. Kenapa tidak kata pun lelaki mesti yang pinang perempuan, lelaki saja pilih perempuan, tak. Wanita pun sama. Kalau kita rasa lelaki itu sesuai untuk menjadi pasangan kita dan kita rasa dia memang sungguh baik, mungkin wajar, bukan mungkin, wajar kita lahirkan kita punya hasrat dengan cara yang kaedah yang baiklah tanpa menjatuhkan maruah. Bukan kita pergi tergedik-gedik nak pikat dia dengan kecantikan kita ataupun keluarkan suara-suara manja, beri ayat-ayat yang macam-macam lah. Itu boleh membawa kepada yang haram. Caranya mestilah dengan cara yang betul. Kerana tak perlulah kata duduk melenggang-lenggok jauh-jauh, memujuk-mujuk dan sebagainya barulah nak cerita. Tidak. Wanita tadi mesti menzahirkan keinginan, hasratnya untuk menjadikan lelaki itu suaminya. Kalau dia tidak mampu untuk beritahu sendiri atau lebih baik sebenarnya, mencari orang tengah. Mungkin wali dia, mungkin mak saudara dia yang gunakan kawan. Kawan ni terutamanya yang belum kahwin, yang dah kahwin tak apa. Kadang-kadang dia yang kahwin dengan orang tu. Saya pernah juga sebenarnya dengar ni. Dia pergi beritahu lelaki tu, Aminah ni ada nak bertanya, kalau you belum berpunya, dia inginlah you jadi suami dia. Tapi sebenarnya saya pun rasa macam tu juga. Jadi awak pilihlah antara saya dengan dia. Ini tak sesuai. Ini sudah jadi kerja gila. Sebab kita memang tak boleh berjumpa sebenarnya berdua-duaan dengan lelaki. Jadi itu sebab saya katakan tadi, baik adik-beradik, contohnya abang, bapa saudara yang beritahu, kawan yang dipercayai, yang mungkin dia suami isteri, kawan kita tu ada suami dan dia suami isteri, dan boleh dipercayai, bukan nanti dia yang akan memberitahu, mencanangkan orang. Sebab kita orang Melayu ada budaya yang berbeza. Ada budaya yang mengatakan bahawa perempuan tidak boleh meminang lelaki. Padahal benda itu tidak ada. Jadi kita memang mencari orang yang boleh dipercayai, yang tidak beritahu orang aku dah pinangkan si anu untuk si anu. Tetapi begitu juga lelaki sebenarnya. Lelaki itu kalau dia baik, dia tak akan, kalau dia tak nak pun, dia tak akan beritahu orang si anu nakkan dia. Itu kalau dia memang sudah beritahu orang memang itu lelaki, nasib baiklah, mujurlah tak kahwin dengan dia. Bersyukurlah. Kalau dia beritahu orang dia you pernah pinang dia, dia tak nak, you pun bersyukur, alhamdulillah aku tak kahwin dengan dia. Rupanya lelaki yang tidak tahu menyimpan rahsia. Itu adalah satu yang perlu dipelajari, cara yang baik. Jadi ada yang dikatakan kita mencari tujuan untuk bernikah adalah untuk kebaikan. Kadang-kadang pernikahan ini ada sebab kalau lelaki mungkin kerana nafsu lelaki ini lebih tinggilah kalau dari segi mahu berkahwin. Tapi wanita ini selalunya mahu berkahwin adalah untuk mencari tempat
orang yang boleh menjaganya, menemaninya. Ada tempat-tempat wanita tidak boleh pergi seorang diri. Dia nak pergi haji, dia nak ada mahram, dia nak ke mana-mana mudah. Dan satu lagi yang paling penting ialah mahukan zuriat. Zuriat untuk menambah umat Muhammad. Untuk melahirkan generasi Rabbani. Kalau itulah matlamat, itulah yang ada di dalam hati anak-anak semua yang belum berkahwin, maka mencari pasangan yang baik dengan doa yang baik, insya-Allah akan jumpa pasangan yang baik. Maaf, saya rasa saya tak mampu nak cakap banyak sangat hari ni. Saya penat tarik nafas. So mungkin kita baca 3 ayat ni sahaja. Saya minta maaf sekali lagi kepada kawan-kawan. Tengok dulu. Ada satu ayat lagi yang berkaitan. Ayat yang ke-28. Kita habiskan ayat ke-28 lah. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah nak meringankan beban hukumnya daripada kamu. Yukhaffifa ankum. Allah ni nak ringankan beban. Macam tadi kalau tak jumpa juga yang medahi kekahwin dengan hamba, sebab kalau berzina haram, jadi dia nak ringankan beban hukum zina itu tak boleh. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah Maha mengetahui bahawa manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah. Lemah itu macam-macam lah. Lemah untuk menerima azab, lemah untuk melawan hawa nafsu, lemah kalau macam saya kata wanita tadi tidak ada yang bersama dengannya, menjaganya dan sebagainya. Maka ini perlulah dijaga. Jadi sekali lagi sebelum saya lupa, sebenarnya bila kita kata perkahwinan ini, kita seolah banyak bercerita tentang keperluan seksual. Jadi kepada wanita, sebab itu Rasulullah banyak sebutkan wanita ini wajib melayan suaminya dari segi hubungan suami isteri. Kerana itu adalah juga adalah satu kewajipan. Jadi saya kira kita kena ingat semua, tetapi saya nak berikan penekanan perkahwinan bukan untuk seksual semata-mata, tetapi untuk memenuhkan keperluan-keperluan yang lain, keperluan rohani, keperluan jasmani, keperluan zuriat dan sebagainya. Keperluan rohani ini sebab seorang yang telah berkahwin, dia akan tenang dan boleh beribadah kepada Allah dengan baik. Sebab itu dikatakan pahala orang yang berkahwin itu berganda. Dia sudah tidak diganggu lagi oleh syaitan. Kan? Dan kalau kita lihat dari segi adat pun, apabila adanya mereka makan bersama, pergi bersama, dalam keadaan ini menimbulkan suasana yang indah, suasana yang baik dalam keluarga. Sebab itu berkahwinlah. Walaupun kita rasa mungkin kita tidak mampu, tetapi kita kena berusaha. Jangan asyik fikir, sekarang saya nak makan seorang pun tak cukup. Kena fikir, Allah berikan kita tenaga ni. Kita kena fikir, ada akal bagaimana untuk mencari harta yang boleh menanggung anak dan isteri. Kalau kita lihat negara kita ni cukup murah rezeki kot. Orang luar boleh datang cari rezeki kat sini dan bawa balik keluarga dia kat Malaysia, kat negara dia. Kenapa kita orang Malaysia ni susah sangat kenapa kita orang Malaysia, jangan kata nanti ada orang kata kita tak naklah kerja macam tu. Di situlah yang menyebabkan kesilapan besar kita. Mungkin kerja itu sebenarnya jauh lebih baik daripada kerja yang kita angan-angankan. Mungkin pendapatannya juga jauh lebih baik, boleh membahagiakan isteri kita, pasangan kita. Dan kepada wanita juga, jangan pandang, orang kata jangan pandang sebelah mata, jangan pandang rendah kepada lelaki itu mengikut pekerjaannya.
Yang penting dia berusaha dan mencari yang halal untuk menanggung isterinya, maka itu adalah satu kebaikan. Okey, saya minta maaf. Saya berdoa, kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan, barakallahu fiik, Prof. Terima kasih menonton saya. Saya mohon saya minta maaf. Hari ini memang saya rasa letih sikit. Tak dapat untuk memanjangkan live saya dan memang pun dah sampai 11.30. Jadi cukup setakat itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesejahteraan, Allah memberikan kita kebahagiaan, Allah menjauhkan kita daripada dosa-dosa, baik dosa kecil, dosa besar tu memanglah kita jauhkan dosa kecil. Jangan syaitan mengganggu kita dalam banyak perkara. Jadi kita, kenapa saya pin orang yang tak tulis apa-apa jadi ada masalah. Kita ini siapa Adiba Ibrahim. Okey, kita itulah yang saya katakan tadi, banyakkan beristighfar, banyakkan berselawat, banyakkan berzikir. Mudah-mudahan kita melihat yang baik-baik dan melorongkan nafsu kita pun kepada yang baik-baik sahaja. Itu adalah amanah Allah dan itu adalah anugerah Allah sebenarnya kepada kita semua. So kita kena jaga dengan baik. Itu sahaja. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.